Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatul anbiya wal mursalin wa ala al malaikatil muqarrabin syahadu lillahi wa lana wa lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla in syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma fatinna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Filistin wa fi Yaman wa fi Iraq wa fi Lebanon wa fi kulli makanin wa zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang mulia dan dirahmati, alhamdulillah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberi peluang dan ruang untuk hidup, dan hidup kita ni adalah untuk kita memperbanyakkan bekalan akhirat. Hidup kita kat dunia ni tak ada benda lain lah sebenarnya, tak ada kerja lain lah. Hakikatnya hidup kita ni tempat nak cari pahala banyak-banyak, tempat nak buat pahala banyak-banyak. Cuma oleh kerana kita ni lemah, oleh kerana kita ni lalai, oleh kerana kita ni kalah kepada nafsu keinginan kita, jadi kita cari pahala sikit-sikit, kemudian selebihnya habis masa begitu sahaja. Habis begitu je masa. Kita balik malam ni selepas solat fardu isya, habis dengan kuliah, habis solat pukul 9 suku kita balik ke rumah. Jarang kita guna masa untuk pahala, jarang. Daripada 9 suku, 10 suku, 11 suku, 12 tidur, 2-3 jam tu habis. Kebanyakannya tak jadi pahala. Sebab apa? Sebab kita lalai je, bukan sebab apa. Sebab kita lalai. Sebab kita jadi lupa lah, kita jadi lalai. Kemudian sebab kita kalah kepada keinginan nafsu berbanding iman dan keinginan agama. Kemudian esok sambung lagi, bangun pagi esok solat fardu subuh. Selepas solat fardu subuh, kemudian daripada pukul 7.30, pukul 8 tu buat kerja biasa-biasa saja. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 1 lah. Habis dia masa. Masa tu kebanyakan tak jadi pahala. Kebanyakan tak jadi pahala. Walaupun kerja satu ibadah, walaupun cari rezeki itu boleh pahala, tapi jarang orang ni yang cari rezeki itu untuk pahala. Ya tahu yang kerja nak duit. Bila dapat duit boleh makan, bila dapat duit boleh ada rumah,
Bila dapat duit boleh beli pakaian. Jadi boleh hidup dengan baik. Setakat itu je. Tak sampai kepada pahala, tak sampai pada akhirat. Tak sampai jaga boleh sampai niat macam tu. Ada rezeki, ada duit, ada cari rezeki, rezeki boleh makan minum, ada tenaga untuk nak cari rezeki halal pula, dan untuk nak buat taat ibadat pada Allah. Jangan jadi macam tu niat kita. Walaupun ulama kata kamu makan jadi pahala, kalau kamu niat dengan makan tu ada tenaga boleh buat ibadat pada Allah. Tetapi berapa ramai yang boleh makan niat ibadat tadi? Makan. Kenapa makan? Oh, tambah lagi supaya tenaga banyak. Dah, sebab setak hari ni. Setak hari ni kena tambah lagi. Bukan kata makan banyak tu supaya boleh ibadat banyak. Dah, tak nampak ni yang ke situ. Kenapa makan sikit? Tahu tak kena dengan lidah. Dah tahu lidah tak kena dengan lidah saya ni. Makan dekat sini tak ada, tak kena dengan lidah. Akhirnya makan sedikit. Bukan kata makan sedikit sebab apa? Sebab ikut Nabi lah. Nabi pun dia makan sikit. Kalau sampai ke situ jadi pahala selalu lah. Tetapi nak kona jadi pahala tu, banyaknya halangan, perintangan. Ya akhirnya sepatutnya hidup kita ni memang tak dapat tidak ada untuk akhirat semata-mata. Ada dia kata Nabi, mazra'atul akhirah. Dunia tu tempat kamu cucuk tanam untuk akhirat. Bukan untuk petik hasil, untuk kamu usaha, untuk kamu gala dia, untuk kamu cangkur dia, untuk kamu baca dia, untuk kamu tanam dia dunia ni. Untuk apa? Hasil dia akhirat. Allah payah tu. Payah tuan-tuan. Saya yang sering sebut kat tuan-tuan pun saya tak ingat. Balik jadi lupa, balik jadi tak ingat. Atas motosikal seorang je. Saya seorang je atas motor, bukan 3 orang atas motor, seorang je. Tu pun tak boleh nak zikir. Kalau naik kereta, borok dengan kawan, habis begitu je. Seorang pun tak boleh nak istighfar. Tak mahu. Kalau mari pun nak sampai sini ke Kuching Lama tu setengah jam kata. Kalau mari pun 5 minit ya. Lepas tu hilang. Tahu-tahu sampai ke rumah. Sekejap je. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad. Astagfirullahaladzim. Allahumma Muhammad. Kadang-kadang atas motor doa kepada saudara di Palestin. Doa. Tapi 5 minit. Lepas tu hilang. Tengok kereta sekolah di Ferrari ni hilang. Tengok kereta, tengok kenderaan. Allah Akbar. Itulah. Tetapi kena sering diberi, kita saling kena ingat memperingati. Salah sama-sama kita tak jumpa. Kalau boleh jumpa, pokok kita ni banyak dah kalau istighfar. Mula-mula rasa kekok tu, rasa jangka. Langsung pelat lah. Orang pun tengok, nampak mana lebay nampak sekarang. Mula-mula lama-lama jadi biasa. Saya jumpa seorang hamba Allah. Mulut dia kalau kita cakap apa-apa amin selalu. Dia nampak sahabat amin selalu. Laku ada rezeki yang ini jual amin. Tak ada kata tak ada sikit je. Tak ada, amin je mulut. Mudah, kata apa-apa pun amin. Kadang-kadang kita orang puji kita mulalah menggelap orang. Tak ada yang mana, duit tak ada mana pun. Tipu dah, sebenarnya duit semua jadi tipu dah. Nak elak daripada dipuji jadi tipu pula. Dia ada duit banyak apa aja, amin. Mudah. Saya pun cuba tipu dia. Orang kata apa-apa, amin. Rasa jangga nak sebut amin. Rasa jangga rasa. Sebab kita tak biasa. Sebut juga. Rasa jangga. Alhamdulillah. Sekarang tak jangga. Orang kata apa tinggal amin. Amin lalu. Dah maunya pilih amin. Udah. Tak payah nak berdaulat dalih. Amin sudah. Orang cakap benda baik apa amin. Itu saja. Dah jadi biasa. Mula-mula aku nak sebut rasa pelik. Rasa jangga. Sungguh tuan-tuan. Nak tanya kau apa khabar? Cuba tanya sebelah apa khabar. Dia sebelah. Khabar dia. Apa yang ditanya apa khabar? Sunnah kita tanya khabar selalu
kaifa halat. Bismillah, berjumpa. Nombor 1, Assalamualaikum. Nombor 2, kaifa halat. Macam mana keadaan kamu? Biar dia tengok kita okey. Sunnah tanya keadaan saudara seagama kita. Tetapi kita nak tanya tak boleh jadi. Jumpa. Jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar demo hari ni? Jadi rasa tak biasa. Allah ya adik. Begitu juga kalau kita tengok orang buat salah, orang buat silap, lalu mulut dia payah nak doa. Payah. Kawan saya, dia kata kawan saya dulu dia mengajar di Johor, sekarang bagi kat Kelantan. Dia kata kawan kalau pelajar-pelajar buat nakal ke apa, mudah-mudahan Allah jadikan kamu orang lain. Gitu. Buat nakal, budak buat nakal, apa bergaduh ke apa, pergi beritahu sedikit banyak, mudah-mudahan Allah jadikan kamu pelajar yang baik. Itu dia doa. Tetapi kalau tak biasa kita rasa jangan. Anak kita ada doa macam tu lah. Kalau kita doa macam tu bagus sangat-sangat. Dia nakal ke apa, kau tak dengar kata ke, tegur-tegur, mudah-mudahan Allah jadikan kamu orang yang baik. Biasa kan, mula-mula anak kita pun pelik. Biasa malu. Hari ni cakap elok ayah aku, mak aku. Mana kita pun pelik. Sebab kita tak biasa. Tetapi cuba dibiasakan benda yang baik. InsyaAllah, maka yang baiklah kita akan dapat. Apa-apa pun kena ada pengorbanan nak dapat hasil dia. Kena usaha nak dapat hasil dia. Sedaknya nakal dia tanah mani molek. Dia baca tanah elok tu, siram apa semua. Bukan letak putih tunggu makan isi dah. Gitulah kita dengan kawan-kawan, dengan jiran-jiran, dengan murid, dengan bawah kita sama. Biasakan yang baik. Tengok orang buat tak baik ya. Mudah-mudahan Allah beri hidayah pada kamu. Gitu. Tengok tu. Gitu lalu tak tahan. Rumah panggil. Ya Allah. Kita nak cakap kat belakang. Tak boleh ya Allah. Mudah-mudahan Allah beri hidayah pada mereka. Dah kalau dia buat tak baik, biar begitu. Dah, kalau mampu pergi tegur. Jangan kita kutuk kat belakang. Dia jadi mengumpat satu dosa yang besar. Sepakat ulama mengatakan satu dosa yang besar. Kita rasa kita buat benda baik sebab tunjuk orang yang buat benda buruk. Hakikatnya ulama kata kamu mengumpat buat dosa yang besar. Kalau kamu mampu, tegur dia. Kalau kamu tak mampu, cegah dalam hati. Tak ada musuh cakap kan. Payah juga tu nak didik. Nak didik itu pun payah. Kalau orang tak faham, dia akan persoalkan juga. Tak biar jangan cakap dia ada buruk. Dia buat buruk sungguh. Kalau orang tak faham, dia tambah lagi. Kita kata jangan, dia tambah lagi. Dia memang dia buat tak baik. Kita nak beritahu je, tak boleh mengumpat. Bukan nak mengumpat, nak beritahu je. Dia pertahankan. Upaya kalau bercakap dengan orang yang tak faham, dia akan jadi sukan. Sama-sama lah. Ketua saya kena belajar, keluarga saya pun kena belajar, kita semua kena belajar. Mudah-mudahan Allah pimpin kita semua faham agama dan itu jalan yang betul, insyaAllah. Kita sambung muka surat 10. Allah Akbar. Muka surat 10, fasal yang ketiga lah kita sambung dari situ. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ulumi fid dar amin. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Nombor 1 bab mata habis dah. Belajar habis dah, amal tu tak boleh lagi. Nombor 2 bab telinga. Habis dah belajar nak amal raya. Tak apa dah. Tak apa, ambil belajar dah. Nak amal tu masing-masing. Siapa-siapa pun tak boleh nak kongsi. Ilmu boleh kongsi, ilmu boleh sampaikan. Ilmu boleh cari. Amalan tak ada dah masing-masing. Masing-masing. Orang suruh apa pun kalau kita tak nak. Cuma kita mampu doa tadi lah. Ya doa. Ya Allah, mudah-mudahan Allah beri hidayah pada dia. Kalau orang terfaham doa ni, satu lagi tuan-tuan. Kadang-kadang Allah yahdi
Mudah-mudahan Allah beri hidayah pada kamu. Kalau kita faham, aku tak doa, kau tak aku. Kalau kita kurang faham, Allah yahdi, kita mudah. Di sana Allah yahdi. Kalau kita faham aku bukan doa dia saja ni. Aku bukan doa kebaikan untuk dia saja. Kalau kita faham di sana, kita doakan kebaikan pada orang lain. Kata Nabi, malaikat di langit doakan benda yang sama pada kita. Di sana kalau kita ingat hadis tu, kita Allah yahdi, semoga Allah beri hidayah pada kamu. Tu sebenarnya aku dah doa untuk aku juga tu. Walaupun tak sebut ya Allah beri hidayah pada aku dan pada dia, walaupun tak sebut pada aku, oleh kerana kita faham agama, faham hadis, di sana kita doa baik pada orang, kita tahu dah masa tu sebenarnya aku juga doa pada diri aku sendiri. Siapa-siapa yang berdoa, kata Nabi, dalam keadaan saudara dia tidak tahu, bidhahril ghaib, kawan dia tak tahu, dia doa senyap-senyap, senyap-senyap. Orang panggil semaya ajak, dia pergi semaya ajak, doa ramai-ramai. Tak puas hati, balik solat ajak, doa kat belakang. Tak puas hati depan ramai-ramai, rasa supaya ikut orang. Tadi sebenarnya balik sebab ramai orang tunggu, segan pula. Jadi semaya sekali lah. Rasa supaya tak ikhlas kadang-kadang kan. Jadi doa kat belakang saudara. Masa tu kata Nabi, malaikat di langit mendoakan doa yang sama kepada kamu. Kamu doa kat dia, kamu itu manusia berdosa, tetapi Allah wakilkan malaikat doa kat kamu. Malaikat makhluk yang tak ada dosa. Mulut malaikat tu lebih suci lagi. Itu kelebihan. Tetapi bagi yang tak faham, biar dia susah hidup dia, biar celaka hidup dia, biar dia rasa azab. Kita yang tak faham, cakap benda tak elok, supaya tu jugalah kembali pada kita. Kita sepuas hati, sebenarnya kita buat benda tak baik pada diri kita sendiri. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Allahu Akbar. Ketahui ilmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan lidah bagi engkau. Allah cipta lidah bagi kita ni supaya membaca engkau dengan dia akan Quran. Nombor satu. Kenapa Allah cipta kita ada mulut, ada lidah? Bukan untuk makan, nombor satu, untuk baca Quran. Sudah. Hari ni banyak kita makan Quran, tak baca lagi ya? Tak kena. Tak kena tu. Nombor satu untuk baca Quran. Sebab tu bagi orang yang faham, al-bangun daripada tidur, ya Allah boleh dapat cakap lagi. Tak ada dah nombor satu Quran. Tak kira lah sebelum solat subuh ke, selepas solat fardu subuh ke, aku nak guna lidah aku ni pada perkara yang mula-mula antara perkara yang pertama Allah cipta lidah aku. Aku nak guna hati dulu. Itu baru betul. Oleh begitu kita guna pada benda yang dia nak dahulu. Hak mana yang nak didahulu, kita dahulukan. Allah sallallahu alaihi wasallam. Lala kita kalau tak mampu baca Quran, seharian guna lidah untuk bercakap benda kosong. Tetapi Allah buat ni supaya kamu baca Quran. Dah mau bila baca Quran, selain daripada kamu faham, nak ikut apa isi kandungan, larangan apa semua tu, selain tu baca Quran ni untuk apa? Untuk kamu dapat pahala banyak. Kenapa? Hidup ni untuk akhirat. Dunia ni Allah beri untuk akhirat kamu. Maka gunalah lidah untuk baca Quran. Iqra'ul Quran. Bacalah Quran, kata Nabi. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka Quran itu akan datang pada hari kiamat, beri pertolongan kepada si pembacanya. InsyaAllah. Dah kalau dia baca Quran saja tak salah, jangan nak jumpa ya macam tu. Orang solat tak baca Quran kita jumpa. Orang baca Quran banyak tak solat tak jumpa lagi. Setakat ni tak tahu dah tu pergi jalan kat negeri mana jumpa macam tu tak tahu.
Nak beritahu sebab tu kata Nabi, orang baca Quran, Quran beri pertolongan. Sebab biasa orang baca Quran ni memang orang baik-baik. Memang kalau kita nak jadi orang baik, biasa kan baca Quran. Anak-anak jadi baik, anak-anak yang baca Quran tiap-tiap hari. Cuba tengok perangai anak-anak baca Quran. Kadang-kadang hantar tempat tahfiz, hari-hari baca Quran. Adab tak zaman pun, tapi kelakuan tengok nampak berjuru sebab dengan Quran. Tapi kalau sulit lagi tekankan adab pula, lagilah hasil dia terbaik. Baca Quran, maka dia datang pada itu. Maka betul. Biasa orang baca Quran, insya-Allah orang dia orang yang jaga solat. Orang yang jaga solat belum tentu dia baca Al-Quran. Jadi orang baca Quran ini satu kelebihan. Kalau kita nak nampak lebih sikit, bukan kita nak supaya kita lebih, tapi adalah kita nampak ada kebaikan lah atas diri aku ni, baca Al-Quran insya-Allah. Tak mampu nak khatam sebulan sekali, khatam 2 bulan. Tak mampu 2 bulan, 6 bulan. Tak mampu 6 bulan, setahun sekali. Tapi sejak hidup ni tak perlu khatam lagi. Tak apalah, usahakan khatam Al-Quran. Jangan kutub dia baca dah, kadang-kadang baca dah, dia baca macam tak khatam. Sebab apa? Sampai satu tempat dia lupa dia tanda kat mana. Tak sedap nak tanda kat mana. Jadi dia mula semula, tak habis pula. Sampai separuh dah lupa pula. Kadang-kadang sebab apa lupa? Ayah. Kenapa dia ayah tak baca Quran? Ayah. Siapa banyak baca Quran ayah? Nak Quran lagi, nak masuk topak lagi, nak kuih lah, macam-macam nasi lagi, tak sempat. Akhirnya 1 minggu tak baca Quran, lupa tanda kat mana. Semua cakap mana? Mula semula. Tapi tak apalah, janji baca. Khatam ada kelebihan dia. Tapi kalau tak khatam baca pun dah ada kelebihan. Tapi ada juga orang kejar khatam, ada juga kejar habis, tapi baca ditemukan. Tak ada guna juga. Kejar habis khatam Quran 30, tapi makhraj tajwid tak diperbetul. Ni supaya apa ni, orang tak jalan kamu tahu tak dia cukup tak dia tepat dia cukup pada dah kira dia tahu tak je. Tak sampai 2 bulan berubah sana berubah sini. Begitulah baca Quran tak ikut tajwid yang betul. Belajar dengan tak belajar. Kalau saya tak nak belajar tajwid, saya tak kerti tajwid, jadi adakah saya jangan baca Quran? Ya, jangan baca. Rugi saya jangan baca. Sebab baca tanpa tajwid ini haram, dosa. Lebih baik tak ada pahala berbanding ada dosa. Tetapi kalau diberi pilihan nak mana, dosa ataupun tak ada pahala, dua-dua tak nak. Dan dua-dua tak nak belajar. Kalau pergi macam tu kita memang tak nak. Dah tak nak belajar, kena belajar. Allah subhanahu. Ini nak masuk bulan puasa ni, masing-masing ni kayu Al-Quran, kayu lagi, enjing lagi kat belakang. Nak suruh habis 30 ni. Kemudian lah masuk macam-macam, masuk loka apa semua lah. Belajar. Kalau kata dengan sebab belajar lambat, tak sempat habis, tak apalah, yang tu dah lebih baik. Nombor 1, lidah Allah beri baca Quran. Kemudian lepas tu makan lagi. Lepas tu dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gunalah lidah Allah memahami hadis dan segala zikir. Guna lidah untuk berzikir. Allah beri ni, bukan tu nak cakap sembah-sembah suka-suka. Baca Quran dulu, belajar sikit sebanyak, kemudian berzikir, apa-apa zikir, dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Tu fungsi lidah nombor 1. Payah belakang ni, suruh orang buat baik pun tak.
cegah orang buat jahat pun dah. Tetapi muni baik tak baik, baik sama. Kalau buat cerita kebaikan, kita ni sentiasa baik. Tetapi nombor satu baca Quran hari ni, hari ni tak baca lagi. Muni baik tak baik. Zikir macam mana? Zikir tak ada mana. Baik tak? Baik aku. Kemudian kamu tengok benda-benda salah, kamu cegah. Tak cegah. Baik ni. Baik. Baik semua. Tapi satu-satu tak buat langkah. Kita memang asal baik. Kat luar sana bukan setakat tak baca Quran, tuan-tuan. Bukan setakat tak buat benda-benda sunat. Tak solat pun rasa baik lagi. Tak solat dia sedang baik. Tak ada rasa dia ada orang yang Allah murka. Allah laknat, malaikat laknat. Tak ada rasa pun yang dia rasa. Aku baik, aku tak ganggu orang. Aku tak ambil hak orang. Tu je definisi baik bagi setengah-setengah orang. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah beri peluang sementara ni. Kebuklah peluang ni masa itu. Cuba jadi orang baik. Tetapi nak jadi orang baik ni kena belajar. Kalau tak belajar payah nak jadi orang yang betul-betul baik di sisi Allah. Setakat baik sama-sama kita, insya-Allah. Pergi kat luar sana semua baik. Maghrib hingga Isya, tuan-tuan pergi kedai makan, tak semayang dah, tak semayang semua. Contohnya dia duduk makan sampai maghrib Isya sore tak bangun, mereka duduk makan. Tuan-tuan kata dia orang jahat lah. Kita kata dia orang jahat lah. Tak, baiklah kau ni. Ya, dia tak semayang tu hak dia. Nak sedapkan jawapan lagi. Tu hak dia. Hak kamu kena tegur dia. Sudah. Allah. Hak dia apa? Dia tiada agama. Rokok Islam berdua tinggal. Mana baik? Kalau kata dia curi duit orang RM1, kamu kata tak baik dah. Tinggal rokok Islam. Mana baik dia? Tapi sebab kita kalau tak betul-betul faham, tak nampak. Kalau ganggu orang, kita kata dia jahat lah. Oh jahat, orang lalu sikit-sikit ganggu. Sikit-sikit ganggu. Oh jahat lah, tapi tak semayang, tak ada kita rasa. Sedangkan ganggu orang, belum tentu lagi dia dengan kau. Tapi kalau tak semayang, tak ada peluang nak masuk surga. Tak ada peluang, tak ada cerita, tak ada peluang. Allah SWT. Dan memberi nasihat engkau akan orang Islam. Guna lidah nasihat. Kalau kita tak mampu nasihat sama-sama kita nasihat pada orang yang muda pada kita. Jumpa budak-budak muda, nampak yang bagus-bagus sikit, nampak datang ke surau, datang ke masjid, jarang-jarang kita jumpa dia, jarang-jarang tengok, kadang-kadang ada nampak remaja-remaja datang. Nasihat pun bagus ada. Marilah sentiasa ke masjid, insya-Allah ada kerjaya dalam belajar, jaya dengan kerja rezeki, jaya dan jumpa tak apa dah. Jumpa jarang-jarang nasihat. Baguslah, bagus. Mari semua. Tak apa dah. Sentiasa datang dan sentiasa kita meriahkan. Cukup dah. Tak nak cerita banyak pun. Tapi mulut tu ada nasihat agama. Dia jadi payah kadang-kadang. Allah. Dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu. Guna lidah untuk tunai hajat. Mereka berhajat pada apa? Mereka berhajat pada hadiah, kita beritahu. Mereka ada persoalan yang perlu dijawab. Kalau kita tahu, kita cuba apa dia selesaikan persoalan dia. Guna untuk kalau dia sesat tunjuk jalan, kita beritahu jalan macam mana. Guna untuk apa dia ni menunaikan akan hajat manusia yang lain. Allah. Tanya jalan kat mana ni saya tak tahu. Bukan weh kan? Selalu dah lah. So bukan weh selalu. Kawan tu weh pun tak download lagi. Tak tahu buat. Kita weh selalu dah. Bukan kata ni Tuhan nak beri pahala ni. Jadi dalam keadaan manusia ada telefon,
dalam keadaan manusia ada peta kat tangan mereka, tiba-tiba Allah gerak ke orang ni mari tanya jalan kat kita. Kalau aku jawab tu dapat pahala. Tapi tak jadi macam tu. Ni mari ke mana ni? Weh pun tak tahu ni. Mahal pula. Bukan kata nak buat kebaikan. Allah datang benda baik lah. Tak jadi kebaikan juga. Allah datang orang minta-minta, orang susah minta. Tak jadi kebaikan juga. Nak harap kita cari orang susah? Tak cari. Tak carilah. Tak suruh orang dahulu cari. Siapa susah dalam kampung ni? Sekarang tak cari dah. Dia rumah kat masjid cukup. Malah nak cari-cari. Jadi macam tu. Mari orang susah cari kita. Tak jadi kebaikan juga. Allah. Kena banyak orang. Sudah doa antara yang jangan tinggal. Allahumma hadina siratal mustaqim. Doa jangan tinggal. Tak kira bentuk nafas macam mana, tetapi maksudnya ya Allah, berikanlah aku petunjuk jalan yang benar. Jangan tinggal doa untuk kita dan untuk ahli keluarga. Allahumma hadina wa usratana. Ya Allah, beri hidayah padaku dan ahli keluarga aku akan jalan yang betul. Kena minta dia jalan. Allah. Dan kejar hidup pula Allah bagi hidup untuk apa lagi? Dan mendamaikan engkau akan mereka itu. Kalau ada manusia berkelahi, tugas mulut kamu damaikan mereka. Payah pula tak sudah. Hak sedar apa? Jadi waktu api ya. Kalau boleh laku lagi tu sedar. Nak suruh berkawan tak sedar. Memang benda baik dia tahu. Benda baik kebanyakan dia tahu. Benda baik ni. Sono. Mari masjid sono dah. Sono. Pergi pasar malam lagi sono. Dia tak boleh pergi dah. Dia tahu benda begini. Dia tahu tempat lain lebih sono. Tak payah cerita lah siapa-siapa pun. Sebab Allah kata, Nabi kata apa? Huffatil jannah bil makarih. Allah kelilingi syurga dengan benda yang manusia tak suka. Benda yang mendekatkan kamu pada syurga, galip kebiasaan manusia tak suka. Tak suka. Sungguh tuan-tuan. Ada tak pernah lepas isyak solat sunat 4 rakaat. Nak dekat dengan syurga, tak suka. Selepas solat sunat witir sebagai 3, nak dekat lagi syurga sebelah. Dia tak apalah, biarlah. Tak nak dekat syurga, tak apa, saya balik dulu. Tak nak. Benar dekat apa suka. Buat pun dalam keadaan paksa diri. Tak kira siapa. Paksa diri, boleh dikatakan paksa diri. Ni kenapa sembahyang 4 rakaat ni isyak? Paksa diri sebab wajib. Kalau kata sunat, sembahyang lah. Lepas maghrib balik ta'ahir lah. Kalau kata sunat, isyak di sunat, lepas maghrib balik ta'ahir lah. Hak fardu pun berapa ramai ta'ahir. Kalau kata sunat, balik lah. Sebab benda akhirat ni begitulah, dia berlawan dengan keinginan nafsu kita. Allah kena sempuk lah, kena sempuk. Saya kena sempuk. Bukan kata saya baik, tapi kena sempuk. Bukan kata saya buat semua, tapi kena sempuk. Tuan-tuan bersama, jangan tunggu tak buat baru dah sempuk. Kalau nak tunggu nak buat, dia tu tak buat lagi, tak ada sempuk kat orang. Sampai bila lah. Sampai bila maka tak akan ada amal ma'ruf nahi munkar. Sebab kalau kita cek diri kita, aku nak tegur orang, aku pun tak baik. Semua tak boleh nak tegur orang kalau aku diri sendiri. Makin orang itu dekat dengan Allah, makin dia rasa diri dia tak baik. Bila nak boleh tegur orang? Makin bagus orang, makin dia rasa tak baik dengan Allah. Kita rasa baik dah. Sudah solat isyak ni balik, tak ada apa dah. Bagi orang dekat dengan Allah, dia tak cukup lagi. Baru daripada maghrib isyak 2 jam, balik 4 jam, tidur pula 6 jam, kosong. Ibadat baru 2 jam. Bagi orang dekat dengan Allah, dia kira semua.
makin dekat makin terbaik. Sebab tu kata ulama hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Benda baik di sisi orang yang awam, benda buruk masih buruk di sisi orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita sebaik, dia rasa buruk lagi. Berarti kalau nak tunggu kita baik, baru nak tegur, baru nak ada nasihat, baru mulut nak guna untuk amal ma'ruf nahi munkar, sampai bila kita tak mampu menegur, semakin kita jadi baik, semakin kita rasa kita buruk. Tengok orang yang tak kisah bak dosa pahala, sembahyang masjid tak rasa apa. Dia tak ada nak fikir pun bak syurga neraka. Dia rasa semua selamat. Kalau dia rasa neraka, ingat neraka, tak boleh no, dia tidur. Tapi tak ada rasa apa-apa. Itu orang biasa. Orang yang dekat dengan Allah pula tak cukup malam kaya kena bangun pula. Baru pula bukan kata nak banyak pahala saja, kena istighfar, minta apa banyak-banyak. Takut aku kalau takdir mati tak dapat masuk surga aku tak nak. Makin dekat dia, makin ingat pada Allah, makin banyak kebaikan, makin rasa kekurangan. Jadi kalau nak tunggu kita dirasa baik betul-betul, baru nak kerjakan kebaikan, baru nak nasihat orang, sampai bila tuan-tuan tak akan tegur dah, mulut tak akan bernasihat dah sampai bila itu. Allah. Dan mendamaikan engkau akan mereka itu. Allah. Mula-mula buatlah macam mana pun, macam mana nak terangkan orang. Sabar. Dia tak sengaja dilanggar kata abang. Dia sengaja dok sabar. Yang ni pula, mana saya dia dulu dok sabar. Macam tu. Sampai bilang, ngaya kata dia. Kita tahu apa pula kan. Tak sabar. Kita apa? Kata, kita ada putusan, kita cerita pandai dah. Selesai kata. Sudah tak ada apa pun, kadang-kadang tak nak mengalah tu bukan sebab apa, tak ada apa pun, sebab ego je. Sebab ego je. Sebabnya kalau tengok cala kat kereta dia tu, ngapa paruh kat lengan tu besar paruh dia lagi. Cala sikit ya, tapi malu, masya-Allah tabaraka. Sudah sikit je kadang-kadang, tapi jadi besar. Sebab ego je, bukan sebab apa. Orang Arab satu lagi. Kalau orang berkelahi, tapi kalau kita tak tahu dah jadi kita. Tuan-tuan tengok tak, kalau sama dia berkelahi, orang tengok ni dia kata apa? Orang yang pergi leraikan, udah ambil sunnah dia. Dia tak ada, dia pergi marah, tahu sahabat, dia tak sebut sahabat. Orang ni tak malu, kita tak malu lagi, tiba-tiba dia malu. Sahabat, rasa marah sekali. Kita tak malu mana lagi. Baru sikit-sikit yang sabar. Umur siapa? Nak malu lalu, tak boleh sebut siapa. Orang Arab, jangan sebut siapa. Dia sebut apa? Kalau saya kat Mesir, dia sebut Sallu ala Nabi. Dia suruh ingat ke Nabi. Sallu ala Nabi. Bila sebut Nabi Muhammad ni, kalau orang tu tak boleh hormat Nabi, tak tahu dari Islam macam mana itu tak tahu. Tahap Islam macam mana kalau tak kenal nama Muhammad tu Nabi tu Muhammad Rasulullah, makhluk paling mulia. Dan kamu ni umat Nabi suruh kamu buat benda baik. Kalau sebut Nabi, dia yang Arab biasa berhenti selalu. Majoriti bukanlah yang sallallahu Nabi. Oh senyap, minta maaf dulu dari minta maaf. Majoriti. Tapi kita sallu ala Nabi. Apa sallu? Oh, alhamdulillah. Payah tak jadi kebiasaan. Tak jadi keberkatan dalam hidup. Payah, banyak kena baiki diri dah. Banyak kena baiki diri. Kena agak sama. Iya, kita banyak tak budaya. Cara bercakap dengan tak budaya kan yang baik-baik. Tengok orang kita tak baik, nak mau tu jadi susah. Tengok pasangan kita tak baik, kita tarik muka, kemudian kutuk perlahan-lahan kat mulut, kemudian benci dalam hati. Tak ada orang. Kata ya Allah, bila hidayah orangnya.
Hidayah pada dia, kita faham. Aku pun minta hidayah pada aku juga. Aku pun ada tak betul. Kita pun ada tak betul. Tapi tak jadi yang ni tu putus. Jadi putus akhirnya tak jadi benda lain. Dalam keluarga. Orang comel sangat-sangat. Anak buat salah ya. Benar-benar Allah hidayah pada kamu. Tegur-tegur lah. Kenapa buat begini? Tapi tak lupa. Aku sekali mudah-mudahan Allah hidayah pada kamu. Ataupun mudah-mudahan Allah beri petunjuk, Allah hidayah pada kita sekeluarga. Lagi-lagi. Mudah-mudahan kalau kadang-kadang kalau pasangan buat salah, mudah-mudahan Allah beri hidayah pada kamu. Kita je salah dia. Tak boleh juga. Lawan dia. Dia ingat dia bagus sangat. Mudah-mudahan Allah beri hidayah pada kita sekeluarga. Tukarlah sikit. Tukar iya. Payah nak mengalah. Allah. Dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah, seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidahkan itu kerana maslahah dunia. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas Ramadan. Ustaz, kita cerita. Alhamdulillah. Jadi Ustaz dekat sebenarnya mudah ni dia baca Quran, baca hadis, dan zikir. Quran dan hadis tu, Quran dengan zikir tu memang kita lazim kan. Tapi hadis tu, macam mana hadis tu kita kena baca macam mana? Kita baca dia punya matan dalam Arab tu apa? Baik. Jadi lidah ni nak suruh baca Quran, baca hadis, zikir apa semua tu. Bukan kalau kita mampu nak faham hadis kita baca. Tapi kalau kita tak mampu kita belajar. Orang baca kita ringan. Ambil sebagai situ. Sebab baca Quran ni lain. Quran ni kita baca tak faham pun dapat pahala dah. Hadis kita baca untuk nak dapat pahala dia. Kalau baca saja-saja tak faham apa, tak ada faedah apa hadis tu. Kosong dia tak ada ulama kata kalau kamu duduk saja-saja buat pahala bacalah hadis dia tak faham. Tak ada. Dia baca Quran tu ya, zikir tu ya. Tapi baca hadis nak faham agama. Dan arti kata lain ulama kata baca lidah dibaca Quran, baca hadis ni untuk apa? Supaya nombor satu tu hakikatnya untuk nombor satu nak faham agama. Nak faham agama. Kalau baca Quran saja pun agama tak faham, tak ada guna juga. Ada orang ngaji baca Quran tapi masjid sudah tak datang. Tak ada guna. Dalam Quran tu kamu baca apa? Sebab Quran ni nombor 2 untuk dibaca, nombor 1 untuk diamal. Itu nombor 1. Quran ni bukan untuk baca, untuk amal. Tetapi nak amal dia kena baca. Baca tu baru faham. Kalau kita tak faham, belajar. Berjalan kat situ. Hadis pun sama lah. Maksudnya kalau kita mampu untuk baca hadis, nak cari ilmu untuk bekal hidup, maka bacalah hadis. Dan sebagaimana sebahagia jemaah tabligh, dia ada kat rumah kitab Fadail Amal. Kenapa tu? Nak ambil dah, mudah-mudahan mulut ni dia ni ada baca hadis. Baca dah. Di samping ada kelebihan yang baik pada hadis tu, paling tidak mulut dibaca juga ada. Dia ambil kelebihan kat situ. Kalau tidak, kalau tak baca hadis pun tak dosa. Tapi kalau tak baca hadis, baca Quran. Kalau tak baca Quran, zikir, pilih mana-mana pun. Tapi kalau ilmu tu kena puasa, ibadah fardu itu kena puasa. Macam masjid ni dia dekat tempat asal, kita ada bayar asal baca hadis kan. Jadi kita baca dia punya terjemahan kan. Maksudnya dah lepas kan daripada yang bacaan hadis. Kita baca terjemahan dia. Baik, kalau nanti lafaz yang sebenar lafaz hadis itu dalam bahasa Arab lah. Bila kata terjemahan kita dapat dah apa dia ni, manfaat dia. Tapi kelebihan baca bahasa Arab tu kita tak dapat. Dan sebab lafaz hadis, lafaz Nabi sebut betul-betul tu,
kat situ kita baca pada pahala dah. Dia tak sama maksud baca terjemahan Quran dengan baca Quran, baca terjemahan zikir dengan baca zikir. Nah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Pahala dah bukan tak dapat. Subhanallah, dua kali sebab lafaz daripada Nabi. Wallahu a'lam. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا Allah.